Rogol ni tuan-tuan, dia ada, kalau ikut statistik Malaysia ni, tahun 2020 menunjukkan jenayah rogol ni mencatatkan peningkatan 5.5 dan 2.9% pada 2019 berbanding tahun sebelumnya. Jangan ingat bila ada PKP ni kes rogol drop ya. Seperti mana meningkatnya COVID, begitulah peningkatan kes rogol. Okey. Ini test statistik bukan kita nak gebang ke apa. Okey, ramai orang kata rogol ni macam mana? Baik, tuan-tuan, rogol ni dia ada dua jenis. Okey. Satu dia panggil date rape. Okey. Date rape ni macam mana nak kata? You kenal dia tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk melogor. Itu dia panggil tu date rape lah. Okey. Satu lagi rogol, orang kata kita tak dapat baca gerak-geri dia, tak dapat baca, dan dia pun kita tak kenal dia pun tak kenal kita. Tetapi bila dia rasa dia nak rogol, terjadilah peristiwa itu. Itulah yang terjadi, tuan-tuan, apa yang kita nak sembang hari ini kepada seorang lelaki kelahiran Mentakap, iaitu Lee Chow Meng. Tuan-tuan, Lee Chow Meng ni dia ada seorang girlfriend, okey, yang dia betul-betul sayang, betul-betul cinta. Girlfriend dia ni orang Kota Baru. Orang Kelantan lah, tak payah sebutlah kat mana, daerah mana. Orang Kelantan. Okey, orang Mentangkap jatuh cinta dengan orang Kelantan. Okey. Dia punya cinta dan sayang dia pada wanita ni sampai dia sanggup keluar daripada kampung dia kat Mentakap tu, duduk dengan perempuan ni di Kelantan. Sebab dia sayang. Lee Chow Meng ni, kalau tuan-tuan tanya saya, sebab saya pernah diberi gambar oleh polis lah. Memang good looking lah. I can say good looking man. Dia tinggi, 6 feet. Okay? Dia tinggi orang dia. And then, yalah Cina, kulit putih lah kan. Dan muka dia memang good looking. Menurut polis, dia ni kalau bercakap, lembut gigi pada lidah, pijak semut pun tak mati. Serius tuan-tuan. Polis kata, pertama dia ni ada kelebihan, dia ni pandai berbahasa Inggeris. So, kalau kita bersembang dengan Lee Chow Meng ni, kita seolah-olah bersembang dengan seorang profesional tau. Seorang lawyer ke yang graduate daripada overseas ke apa ke. Wah, dia orang tangkap tuan-tuan. Dia tak ada belajar tinggi apa pun. Tapi dia ada kelebihan kat situ. Berbalik kepada percintaan dia dengan kekasih dia ni. Dia ni cinta-cinta tau. Kekasih dia pun sayang dia pun semua. Tapi dia ada satu terbiat tuan-tuan. Sebab kampung awek dia ni terletak dekat border Kelantan. So, banyak masa dihabiskan untuk dia pergi border untuk cari pelacur. Maknanya, kekasih dia tu masih tak dapat memenuhi dia punya libido seks dia tu. Dia sayang kat perempuan ni, tapi bila seks dia pergi border. Dia sayang dia bila dia pergi border. Jadi benda dia sudah kantai. Jadi awek ni tak tahan dengan dia. Sebab dia sentiasa akan cari peluang untuk pergi border. Dia kata kat awek dia kata jangan risau. Dia kata itu hanya part seks je, part kasih sayang aku dengan kau. Gila apa? Ini kata Lee Chow Meng ni. Nak kata luri bendul pun luri bendul juga lah kan. Tapi itu yang dia kata kat awek dia. Macam tu lah lebih kurang. You jangan risau, kasih sayang I dengan you ni memang dahsyat. Memang tak boleh lawan apa semua. Cuma ada satu part tu I pergi border. Itu awek dia tak boleh terima. Kau gila apa? Kan? Kau cerita aku macam-macam tapi part tu kau pergi border. Itu tak tahan. So, apa yang berlaku adalah awek dia tak nak dia. Awek dia kata, no, tuan. Macam tu lah kot kan. Maknanya, cukuplah cinta kita buat kali ini. Kau pergilah cari jalan kau. Aku cari jalan aku sendiri. You translate lah dalam bahasa Cina. Apa. Akhirnya putuslah cinta di tengah jalan. Lee Chow Meng berkata pada diri dia, apa salah aku? You boleh imagine tak? Dia tak rasa bersalah tuan-tuan. Dia kata, kalau bercakap pasal kasih sayang tu memang dia sayang. Cuma part seks je. Part seks saja. Kan? Apa yang masalah besar je? Dia tak dapat terima. Dia tak dapat terima makwa dia tu menolak cinta dia. So, apa yang berlaku adalah dari situ dia berdendam tuan-tuan.
dia berdendam dengan perempuan, insan yang bernama Hawa ni, dia berdendam. Dia kata, kalau macam inilah perangai orang perempuan, dia kata, tak apa. Aku akan pastikan bahawa aku akan buat something untuk bagi pengajaran pada orang perempuan. Inilah bermula episod Lee Chow Meng. Ramai yang tak tahu tuan-tuan, sebenarnya dia bukan sebarangan orang tau dia pilih. Tahu tak dia punya ciri-ciri wanita yang akan dia rogol? Sebiji macam ex dia tu. Saya tak tahu muka awet dia tu macam mana. Tetapi menurut polis, hampir ke semua mangsa rogol dia tu, walaupun orang kata tak 100%, tapi dia adalah iras-iras ataupun susuk tubuh ataupun ada sikit-sikit lah pasal dia punya awet lama dia. Maknanya, bila dia tengok saja yang lalu depan dia, satu perempuan yang ada ciri-ciri dan iras kekasih hati dia, kau standby lah. Apa dia buat? Okey, tuan-tuan, Lee Chow Meng, saya takut salah sebut Lee Chow Meng. Lee Chow Meng, Lee Chow Meng ni, dia akan menggunakan kemahiran tutur kata dia yang kata tadi pijak semut tak mati tu. Dia akan merendahkan diri dia kau-kau depan perempuan yang dia suka tu. Dia akan merendah diri, dia sanggup dilihat sebagai orang ni. Janji orang kata dia akan dapat perempuan ni. Itu satu. Yang kedua, cara dia nak dapat mangsa dia, dia akan buka paper. Ini dia punya modus operandi dia. Tuan-tuan tahu tak, kebanyakan paper English lah. Saya tak nak sebut lah apa kan. Kan di belakang tu ada ruangan iklan. Paper Melayu pun banyak juga kan, ruangan iklan. So dia akan go through tau iklan tu. Dia akan go through. Dia akan cari kalau orang yang iklan produk. Okey? Kalau berminat dengan ini, sila hubungi saya, bla 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 bla. Dia akan ambil, okey? Dia akan ambil, dia tulis, tak apa. Okay. Lepas tu dia akan call. Dan dia akan buat-buatlah nak beli barang tu. Kalau perempuan tu tak sama macam muka awet dia tak nak. Fail lah, dia pangkah. Sebab banyak kali dia dapat macam tu, dia tak puas hati. Tuan-tuan tahu lalah dia buat apa? Dia pula iklankan diri dia. Ambil kau. Kalau tadi, dia cari perempuan, dia yang cari perempuan yang mengiklankan barang. Kali ni dia kata, alah cara ni tak best. Dia pula iklankan diri dia. Macam mana dia iklankan diri dia? Dia akan iklan, jawatan kosong. Diperlukan pembantu pejabat. Wanita sahaja. Umur 35 ke bawah. Macam tu lah. Pap. Dia bagi nombor telefon dia. So, perempuan-perempuan ni akan call. Dalam paper bahasa Inggeris dengan paper Cina ni, of course lah, mangsa dia banyaknya. Tak ada pun so far, tak ada mangsa dia orang Melayu. Sebab kan saya kata, dia nak perempuan yang macam ex dia tu. So, ex dia tu Cina. So, dia nak lah perempuan Cina. Call lah. Orang pun call. Sir, you ada jawatan kosong ke? Ya. Okey, macam tu lah lebih kurang. Jumpalah. Bila dia jumpa, selalunya tempat pertemuan dia tu sama ada dekat kopitiam ke, kafe ke, ataupun kadang-kadang tak sempat kopitiam pun, dalam kereta pun boleh interview. Interview dalam kereta, tuan-tuan. Lee Chow Meng interview dalam kereta. Okey, cara MO kedua dia. Dia akan singgah stesen minyak. Ni saya cerita korang jangan tiru pula. Okay. Ini yang polis cakap kan. Bukanlah kata nak ajar korang. Tak ada. So, dia akan singgah stesen minyak. Bila dia singgah stesen minyak, dia akan minta tolong orang perempuan yang nak pergi interview kerja dengan dia tu, pergi beli kejap sandwich ke, kopi ke, rokok ke, apa ke. Jadi, budak perempuan ni pun keluar pada kita, pergilah masuk stesen minyak, belilah apa-apa yang patut. Ketika inilah Lee Chow Meng akan memasukkan dadah ke dalam minuman
untuk diberikan kepada wanita tersebut. Dia bijak tuan-tuan, dia takkan beli tin tau. Kalau tin, saja nak sebut sebab nak minum. Kalau tin, kita dah buka. Okay? Dia akan beli apa tau? Yang botol. Yang ni, pulas-pulas tu. Jadi perempuan tu tak perasan yang rupanya botol tu dah dibuka. Jadi bila perempuan tu dah balik ke kereta, dia pun bagi. Yang saya pelik ni, hanya 2 jenama je dia boleh. Saya nak sebut ke tak sebut? Saya tak tahulah petua dia apa ke. Sama ada Coke ataupun 7up ataupun yang ni. Yang apa? 100 plus. Itu je air dia. Kan? Mungkin air tu ramai perempuan boleh minum kot. Tak tahulah. Kan? So itu selalunya lah kat air dia tu, dia akan pulas, dia akan masukkan dada, dia tutup, dia kata, okey sudah beli ke? Sudah. Okey minumlah. Ini ada air lah. Air beli sama you. Perempuan pun minum. So bila perempuan minum air tu, dia akan rasa pening, dia akan rasa macam nak pitam, apa semua. Masa ni lah dia mengambil kesempatan untuk mengugut mangsa dia dengan cara pertama, dia akan bawa pergi rumah ke apa, dia akan ambil gambar bogey apa semua. Itu satu, dia ugut. Yang kedua, dia akan ugut nak bunuh kalau tak bagi pin number card. Macam-macam lah. So, mangsa-mangsa dia ni tuan-tuan, ini ada satu pun yang tak sedap juga. Dia tak suka pada anak-anak dara yang bawah ataupun wanita-wanita muda bawah umur 30 ni. Mungkinlah awet dia dulu pun macam mak-mak orang kot. Jadi dia tak suka. Dan hampir kesemua dia punya sasaran adalah isteri orang. Ini yang teruknya Lee Chao Ming ni. Hampir semua sasaran dia adalah isteri orang. Okey. Lepas tu, bila dia keluarkan duit lah apa-apa semua, dia pun hantar balik. Ini menyebabkan bukan seorang, ramailah yang menjadi mangsa. Kalau tuan-tuan tengok laporan akhbar, polis at least 18 orang. Tapi tuan-tuan nak tahu tak jumlah sebenar apabila saya berbual dengan pegawai penyiasat polis? Dia terlibat tak kurang daripada 50 kes rogol. Tuan-tuan kena ingat kejadian ni setahun je tau. Daripada tahun 92, 93 macam tu lah. Setahun saja. Dia dah rogol lebih 50 orang. Okey? Itu tak termasuk yang tak nak report tau. Ramai, tuan-tuan, satu masalah dengan kes rogol ni, mangsa jarang nak report. Sebab malu pertama. Yang kedua, kadang-kadang diorang ni dah nak report masa dah lepas tahun, dah lepas 6 bulan nak report. Masa tu beban bukti dah susah tuan-tuan. Sebab dalam elemen rogol ni, bukti tu penting untuk mensabitkan kesalahan tu. Jadi pakaian dalam, bra, seluar dalam semua tu penting. Jadi kalau dah lepas 6 bulan, setahun tu bukanlah tak boleh report. Tapi beban nak salahkan dia tu susah. Balik pada cerita ni, tidak saja hanya kerana dia merompak dan menyamun, sampai satu peringkat dia juga membunuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Sony, standby Sony. Saya cerita je tak cukup, kerana mungkin korang kata, ini melambung lebih lah carikan dia ni. Lembong lebih kau ni poyo kan. Okey tak apa. Kalau rasa saya poyo, saya tipu, saya bawakan anda, garasi bawakan anda pengakuan. Ini sebab sekali lagi kita nak bawa Tuan Amidun Adnan. Kenapa Tuan Amidun Adnan? Seperti mana Haji Zainal beritahu, Tuan Amidun Adnan ni orang kata bapa forensik Malaysia. Dia antara pelopor CSI ataupun siasatan tempat kejadian. CSI ni stands for Crime Scene Investigation ataupun dalam bahasa Melayu, siasatan tempat kejadian. Dia adalah pelopor. Jadi, kes Lee Chao Ming ni adalah kes yang dia siasat secara terus. Jadi, saya tak nak cerita banyak kerana saya mungkin fakta saya tak betul ke apa ke. Baik, kita nak dengar yang betul kan? Okey. Kita dengar daripada Tuan Amidun Adnan. Silakan Sony.
Dalam ni kes Lee Chong Meng adalah rogol bersiri bangsa Cina. Dia ni tak suka anak dara, tak suka orang. Dia suka rogol bini orang. Tetapi dengan kata mulut, dengan kata-kata dia, dengan dia dapat menjiwai satu keadaan, dia dapat meyakini bangsa, dia akan ajak berbincang. Kata dia nak bincang pasal bisnes. Kata dia lah, dia akan berjumpa kat mana-mana. Jadi dia kata bawa ke hotel ke, kalau tak dapat hotel dalam kereta, dia akan melakukan rogol. Itu saja dia nak. Dari utara sampai selatan memang beramai. Yang saya dapat siasat lebih kurang dekat 50 kes. Yang itu ada report, yang tak ada report saya tak tahu. Kita orang tak dapat nilaikan berapa. Tetapi semasa menjalankan soal siasat, dapatlah. Dia ni kalau bercakap petah. Tambah cakap Inggeris, dia memang petah. Dia petah standard dia boleh. Kalau dia boleh yakinkan saya, bermakna macam mana dia yakin bangsa-bangsa perempuan. Dengan muka handsome, tinggi, memang kata ada gaya. Ada gaya nak jadi playboy, memang ada gaya. Payah kita nak cakapkan ada suka dia, tapi cara bercakap, cara dia convincekan, cara dia boleh apa ni, dia dapatlah bermindset dengan bangsa-bangsa dia. Jadi bangsa-bangsa dia bukan calon-calon orang. Jadi dalam episod ni kita tak boleh cerita tapi kebanyakan adalah orang yang profesional, kebanyakan. Mendiang Lee Chong Meng ni dia very soft spoken. Kalau saya boleh yakin dengan dia, apatah lagi perempuan. Cara dia bercakap, dalam muka handsome, tinggi. Lepas tu nak kata dia robust, dia dia kasar, tak nampak. Tetapi satu-satu kata nak sifat playboy pun dia tak ada tunjuk sifat sebenarnya, tapi cara-cara dia bercakap bolehlah meyakinkan satu-satu orang atau satu-satu mangsa itu. Atau dengan pujukan yang dia boleh cakap, memang selepas saya dapat bertemu bual dia. Yang kita tahu dari mangsa-mangsa, dia tak mau duit. Dia nak seks sahaja. Okay. Itu pun lebih kurang siasatan mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 bulan. Jadi last kali bila kita dalam satu projek tu, kita nak tangkap dia. Jadi seorang mangsa ni sudah buat appointment, nak tunggu dekat saya tak sebut kat mana, dia dekat mana, tunggu dalam kereta. Jadi dia kata dia suruh tunggu dalam kereta, dia akan jumpa Lee Chong Meng ketika itu. Bila dia pergi ke kereta tersebut, kita pun subuh tangkap Lee Chong Meng. Jadi pada situ dia tergamam lah. Dia terkejut yang ini tak boleh berlaku. Jadi mangsa yang dia nak buat adalah seorang profesional. Jadi kita dapat entah macam mana dalam banyak kes mangsa ini nak bekerja sama dengan kita untuk melakukan tangkapan. Okey, tuan-tuan, begitulah tadi. Tengoklah tuan-tuan. Itulah kalau saya kata cakap lebih-lebih, saya bawa bukti. Tuan-tuan, kita wartawan ni macam mana nak kata? Kadang-kadang orang kata kita ni lebih-lebih, kita exaggerate. Sebenarnya apa yang kita tulis tu adalah berdasarkan bukti dan juga support kenyataan daripada mereka yang terlibat, khususnya pegawai siasatan. Jadi sebab itulah dalam kes Lee Chong Meng, apa yang saya cerita for almost 1 hour tadi adalah apa sebenarnya kisah Lee Chong Meng ini. Bukanlah satu kisah yang kita ada-adakan. Tuan-tuan, ketika dia mengganas kita tahun 90-an, kita mencetak lebih 40,000 poster muka Lee Chong Meng ni.
Letak di pasar raya, letak di secen minyak, letak apa. Sebab pemburuan dia ni diperhebatkan sebab dia ni licik, tuan-tuan. Dia ni licik. Ada tadi saya baca, mana dia ni dapat duit ni? Pergi habis, dia kerja apa? Dia tak kerja. Lee Chow Meng tak pernah bekerja. Sumber pendapatan dia adalah daripada wanita-wanita yang dirogol tu. Itu saya kata. Ada kalanya dia minta PIN number, ada kalanya dia minta macam-macam lah. Sebab tu target sasaran dia adalah wanita profesional yang berumur 30 tahun ke atas. Dia tak cari budak-budak muda habis SPM tunggu STP semua ni, tuan-tuan. Dia orang bukan ada duit. Okay? Dia cari kau punya, okay? Dia cari yang, saya tak nak sebut jawatan lah. Kalau saya sebut jawatan lah, ada orang marah. Boleh saya simpulkan sini, dia cari profesional punya. So, yang membuatkan dia kantoi, seperti kalau tuan-tuan terlepas tengok pada video tadi, adalah akibat terlalu banyak sangat report yang polis dapat. Satu hari, polis dapat kerjasama daripada seorang wanita. Wanita ini berumur pertengahan 30-an. Dia the only mangsa rogol Lee Chow Meng yang sanggup datang dan memberikan komitmennya untuk memberkas Lee Chow Meng. Maknanya dia berkata pada polis bahawa dia tak nak lagi kaum Hawa seperti dia menjadi mangsa penipuan, menjadi mangsa pembunuhan dan kekejaman Lee Chow Meng. So I'm willing untuk bekerjasama dengan polis dengan menyamar sebagai macam mana? Bukan, macam buat satu pertemuan. So, dia bagi tahu polis, okey, pada sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian ni lokasi, Lee Chow Meng akan datang ke kereta. So, saya akan masuk dalam kereta tu. So, polis plan dengan perempuan ni untuk kantolkan Lee Chow Meng. So, pada hari yang dimaksudkan, kereta semua dah standby, pasukan polis semua dah standby, menyamar apa semua, jadi macam-macam lah, tukang kebun lah, apalah. Akhirnya kelibat lelaki yang cukup diburu polis ini yang telah melakukan lebih 50 kes rogol, yang telah membunuh hampir 5 orang wanita, itu tidak termasuk yang tidak dilaporkan, muncul di Ipoh Perak. Bayangkan, dia ni buat road tour, road show macam-macam negeri dia pergi. Asalkan ada perempuan yang sama muka atau iras dengan awek dia, dia sampai. Dipendekkan cerita, bila dia sampai, jadi perempuan ni berbual dengan Lee Chow Meng ni. Berbual lah dalam kereta. Sambil itu, pihak polis dah siap. Tuan Amidun Anan dah ada di lokasi. Semua dah ready. The moment perempuan tu bagi isyarat, masa itulah polis menyerbu kereta berkenaan dan akhirnya Lee Chow Meng kantoi hidup-hidup. Apabila salah seorang mangsanya, mangsa itu juga yang memerangkap dia dalam kejadian itu. Apabila polis rebu, tuan-tuan, dia menggelupur, dia kan tinggi orang dia, badan dia besar, habis dia terajang ni polis-polis apa-apa. Masalahnya, polis terpaksa berhati-hati. Tuan-tuan, kita dapat maklumat Lee Chow Meng pembawa virus HIV. Salah seorang rakan dia pecah rahsia pada polis, tuan, Lee Chow Meng ada HIV. Jadi bayangkan polis betul-betul punya nak tangkap dia tu. Kan? Takutlah dia keluar pisau ke apa ke kerana dia ada HIV. So bila kita tangkap dia bawa pergi, dia ditahan lah, tangkap apa semua. Dan dia pun melalui perbicaraan. Di sini satu lagi masalah, tuan-tuan. Kerana beban bukti macam saya kata tadi lah. Tak banyak beban bukti, bahan bukti. Kerana ramai mangsa-mangsa rogol Lee Chow Meng ni enggan tampil ke hadapan. Kan, bahan-bahan bukti seperti pakaian dalam, bra, panties apa semua tu dah berbulan-bulan. Jadi dia susah untuk Jabatan Kimia nak linkkan DNA lah, apalah. Jadi payah. Jadi
dia tak boleh disabitkan dengan kes bunuh, tuan-tuan. Ini yang sedih. Kerana bukti tak banyak. So, tapi polis beranggapan tak apa. Mereka akan siasat daripada semua sudut. Terpulanglah mahkamah nak tentukanlah. Maknanya, nak jatuh hukum ni mahkamah. Nak tuduh ni pendakwa raya, peguam negara. Yang nak siasat ni polis. Jadi, polis siasat saja sesungguh-sungguhnya lah. Sama ada nak charge dia kategori ni ke, nak charge dia kes bunuh ke, nak charge dia apa, itu peguam negara punya hal. Sama ada mahkamah nak jatuh hukum gantung ke, nak jatuh hukum sebat ke, itu hakim punya hal. Jadi polis buat kerja dia. Hasilnya dia bumbang, dia dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan hukuman sebat. Tak silap saya dia kena dekat penjara Taiping. Baik, kita masuk ke part terakhir. Ini bab penutup pada kes Lee Chiao Ming. Adakah tuan-tuan ingat bila dia masuk penjara, semua selesai? Belum, tuan-tuan. Kerana selepas kira-kira 2 minggu dimasukkan ke penjara, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat jangkitan kuman-kuman paru-paru yang dipercayai puncanya adalah kuman HIV dia tu. Ini yang saya nak sebut sebagai penutup cerita, tuan. Dia punya libido seks dia, Lee Chiao Ming ni dia punya ketagihan seks dia, tahu tak apa permintaan terakhir dia kepada jabatan penjara? Dia minta apabila dia mati, penjara masukkan buku Playboy. Buku bogel, buku lucah di kiri kanan mayat dia dalam keranda tu. Punya teruk. Punya teruk Lee Chiao Ming ni, tuan-tuan. Dia tak gila tau. Psikologi semua dah check dah. Dia ni memang clear. Dia tak ada gila apa semua. Tapi dia punya ketagihan seks tu, daripada asal dia asyik pergi border, janggan pelacur apa semua, balik sampai dia dah putus dengan awet dia, dia pula merogol, bunuh orang apa semua. Sampai dia mati pun, dia request letak buku Playboy dalam keranda dia, tuan-tuan. Saya, lillahi ta'ala, tuan-tuan, saya tak tahu sama ada penjara buat atau tak. Sebab penjara ni banyak benda dia nak buat, tuan-tuan. Tak ada masa dia nak layan Lee Chiao Ming ni. Tapi saya ada satu maklumat, saya tak nak disclose siapa yang beri. Dia kata memang penjara buat, penjara bagi. Ini saya tak tahu lah betul-betul, wallahualam. Kan? Memang betul, penjara tunaikan permintaan dia nak letak buku Playboy, buku lucah dalam keranda dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang hujung tu tak payah dengar sangat lah. Memang betul dia request, tapi sama ada dia dapat tak dapat, wallahualam.